Okey, nama saya Liana Fatihah binti Isa. Nombor kad matrik saya 17DTK20F2019. Okey, tajuk saya ialah pengenalan perkembangan di Eropah. Okey, selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai zaman gelap. Zaman gelap ini merupakan peringkat awal zaman pertengahan. Zaman pertengahan dibagikan kepada 3, iaitu peringkat awal, peringkat kemuncak dan peringkat akhir. Pada peringkat akhir, zaman pertengahan ini muncul pada zaman Renaissance. Pada zaman inilah berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan serta perkembangan ilmu. Pada zaman ini, orang Eropah telah menyebarkan pengaruh mereka kepada dunia luar Eropah. Pengaruh barat ini diteruskan semasa revolusi perindustrian dan imperialisme. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundur dikenali sebagai zaman gelap. Merupakan peringkat awal zaman pertengahan. Zaman pertengahan dibagikan kepada 3 peringkat. Peringkat awal pada 450 hingga 1050 Masihi. Peringkat kemuncak iaitu pada 1050 hingga 1300 Masihi. Peringkat akhir iaitu 1300 hingga 1450 Masihi. Pada peringkat akhir zaman pertengahan telah muncul zaman Renaissance. Zaman ini berlakunya kegiatan penjelajahan, penerokaan mereka kepada ilmu, macam beliau beri ilmu kepada orang-orang Eropah lah. Okey, penemuan jalan laut dan dunia baru. Antara faktor yang mendorong kegiatan orang Eropah ialah penerokaan dan penjelajahan orang Eropah ke timur, termasuklah desakan ekonomi. Orang Eropah pada masa itu ingin mendapatkan barang, contohnya seperti emas, sutera dan rempah ratus dari timur. Okey, semangat keagamaan. Contohnya Raja Sepanyol dan Raja Portugal merupakan pemerintah yang banyak bertanggungjawab memberikan galakan kepada usaha ini. Sepanyol telah menumpukan penerokaannya ke Amerika Latin, walaupun kuasa itu juga turut menjelajah ke timur. Okey, seterusnya, perkembangan bidang perindustrian. Salah satu sumbangan revolusi pertanian terhadap pertumbuhan dan perkembangan revolusi perindustrian di Britain adalah dari segi penyediaan modal. Para peladang yang menjadi kaya hasil daripada revolusi pertanian telah melaburkan lebihan modal mereka ke dalam bidang perindustrian. Kesediaan mereka untuk melaburkan modal ini juga menggambarkan perubahan sikap. Mereka sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal mereka ke dalam bidang baru yang belum pasti menjanjikan pulangannya. Okay, seterusnya, faktor sosial. Selain faktor ekonomi, terdapat juga beberapa faktor lain yang turut mendorong kuasa barat menjadi kuasa imperialisme di Asia dan Afrika. Sepertinya pada abad sebelumnya, terdapat dalam kalangan ahli masyarakat barat yang juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh tamadun dan agama mereka ke seberang laut. Samping itu, wujud juga semangat perlumbaan dalam kalangan negara barat untuk saling mengatasi antara satu sama lain dalam kegiatan menakluk kawasan atau daerah di luar Eropah. Okey, rujukan saya dapat daripada internet. Okey, ini link dia. Okey, penutupnya, zaman gelap ialah satu zaman keadaan masyarakat Eropah yang kurang maju jika dibandingkan dengan pencapaiannya dalam tamadun Rom dan Yunani. Keruntuhan Empayar Rom di sekitar kurun ke-5 Masihi memulakan zaman pertengahan Eropah yang berlangsung selama lebih kurang 1000 tahun. Zaman gelap ini juga ialah zaman kemerosotan atau zaman kemunduran yang berlaku ke atas masyarakat Eropah, iaitu dikenali sebagai dengan nama Dark Age atau zaman pertengahan selepas jatuh Empayar Rom pada abad ke-5 Masihi. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan dengan saya adalah saya Muhammad Hazim Adham bin Saini, 17 DTK 20 F2021. Ini membentangkan tentang zaman gelap, yang di mana pertama sekali kita pergi kepada maksud zaman gelap. Zaman gelap iaitu masyarakat Eropah berada dalam keadaan kurang maju selepas keruntuhan Empayar Rom. Dan yang kedua ialah Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. Juga mereka tidak dapat pentadbiran pusat yang berkesan. Sebaliknya, pada masa yang sama, dunia Islam iaitu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mempunyai pusat pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul. Seterusnya, Eropah juga mencedok banyak ilmu daripada dunia Islam demi meningkatkan pencapaian masyarakat mereka sendiri. Dan zaman gelap dan ciri-cirinya terbagi pada 4 sebenarnya, iaitu pentadbiran, ekonomi, keagamaan dan juga pengetahuan. Dan di mana pada zaman gelap telah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan juga kehidupan perbandaran. Dan di mana mereka tidak dapat pentadbiran pusat yang berkesan. Pada masa yang sama, dunia Islam telah tegak dengan gemilang. Dan juga dunia Islam sebagai terbukti pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mereka telah kembang dengan maju dan mempunyai pusat pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul. Dunia Eropah telah banyak mencedok ilmu daripada dunia Islam yang meningkatkan pencapaian masyarakat mereka sendiri. Dan di sini juga wujudnya golongan baron, iaitu tuan tanah, dan golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. Itu golongan function tuan tanah, dan sebagai tukaran kepada perlindungan, para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada pihak tuan tanah yang telah memberikan perlindungan kepada mereka. Dan juga tuan tanah perlu memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. Dan seterusnya kita pergi ke sistem feudal, iaitu sistem feudal terbagi pada 3, iaitu golongan raja, golongan tuan tanah, golongan rakyat. Yang pertama adalah golongan raja, yang memiliki raja adalah orang yang memiliki atau golongan pembesar yang mendapatkan naungan dari pihak istana sendiri. Dan golongan tuan tanah ialah golongan pembesar yang memberikan khidmat kepada raja. Dan golongan rakyat pula adalah rakyat biasa memberikan khidmat kepada tuan tanah, dan juga terdapat golongan hamba dalam kalangan rakyat juga. Dan untuk lebih detail, golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara. Dan golongan raja memiliki tanah yang mutlak. Raja juga mempunyai golongan pembesar yang mendapatkan naungan daripada pihak istana. Oleh itu, golongan pembesar juga memberikan khidmat kepada pihak raja, dan rakyat biasa turut memberikan khidmat kepada golongan tuan tanah. Serta terdapat juga rakyat yang tergolong kepada golongan hamba. Sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu luas pada zaman gelap, terbagi kepada 6, iaitu pertama sekali adalah gangguan orang Gasar. Yang kedua adalah kawasan Mediterranean dikuasai oleh perdagangan Islam. Jadi mereka tak dapat nak berkembang dengan luas lah. Dan di situ juga masyarakat Eropah melupakan kegiatan pertanian sahaja pada masa itu. Dan juga perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian. Dan penggunaan mata wang pada masa itu dah sangat terhad, dan juga masih menggunakan sistem barter. Dan sistem barter ni adalah sistem tukar-menukar lah, tukar barang. Zaman gelap berlaku kerana adalah pusat pemerintahan yang lemah,
kegiatan ekonomi yang terhad, kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan dan sifat gereja yang mengongkong. Dan pada zaman pertengahan di Eropah, gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa dan memiliki hartanah yang paling banyak. Dan juga perdagangan pantai utara dan barat sering diganggu oleh serangan gasar, iaitu Viking dan Magyar. Dan seterusnya, orang Eropah tidak dapat berdagang ke timur jauh kerana kawasan Mediterranean telah dikuasai oleh orang Islam. Orang Eropah tidak dapat menyaingi penguasaan ini dan terpaksa menukar kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan oleh dan menerusi sistem tukar barang mata wang yang terdapat dalam perairan Al-Tahad. Zaman perairan dari zaman gelap ke zaman Renaissance yang dikenali sebagai zaman kemuncak pertengahan pada zaman ini. Gereja mula memainkan peranan sebagai institusi yang universal serta menjadi ejen penyatuan, dari mana dapat orang berkumpul dan telah berlakunya perubahan ekonomi yang ketara. Dan hasil daripada itu berlakunya itu 3 perkara ini: penambahan penduduk, yang kedua peningkatan aktiviti pertanian, yang ketiga ialah kemunculan perdagangan, dan yang kedua ialah keadaan membawa kemunculan bandar-bandar. Bandar-bandar baru telah wujud, iaitu Venice, Milan, Florence. Dan yang ketiga ialah perkembangan bandar membawa kepada lahirnya kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, perdagangan dan juga ahli perbankan, iaitu ahli bank lah. Dan itu sahaja daripada saya. Ini adalah sumber rujukan yang saya dapat daripada slide saya itu. Daripada penerangan saya ni, kita dapat simpulkan yang zaman gelap dan ciri-cirinya iaitu kelembapan ilmu pengetahuan. Kemudian institusi gereja hanya menumpukan hal perakhiratan saja. Dan seterusnya kegiatan ekonomi terpaksa menumpukan kepada sektor pertanian, dan perdagangan ke timur jauh tidak dapat dijalankan kerana bersaing dengan orang Islam di kawasan Mediterranean. Dan seterusnya kegiatan perdagangan diganggu oleh orang Gaza, iaitu Viking dan Magyar, dan kemunculan golongan Baron, iaitu tuan tanah, dan tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Siti Fatimah binti Ismail dengan nombor matriks 17-DTK20F2018. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengenalan zaman Renaissance. Zaman gelap Eropah iaitu zaman tertutup dari sudut ekonomi, politik dan sosial serta pemikiran yang dikuasai oleh pihak gereja. Yang kedua, rakyat terpaksa bergantung kepada golongan bangsawan. Dan yang ketiga, zaman selepas zaman gelap Eropah iaitu zaman berlaku perubahan sikap dan membuka minda serta membawa fahaman baharu. Maksud dan latar belakang zaman Renaissance. Pertama, pemulihan atau menghidupkan semua aspek kebudayaan dengan memberi penekanan terhadap pemulihan budaya meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti sains, sastra dan seni klasik yang pernah menjulang Eropah sebagai pusat peradaban dunia pada ketika itu. Yang kedua, zaman Renaissance berlangsung selama 2 abad bermula dari Itali, kemudian telah merebak ke seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual dan pemilikan manusia. Dan yang terakhir, hasil daripada Renaissance adalah membuka jalan kepada kelahiran aliran Eropah sehingga abad ke-18 seperti humanisme, rasionalisme, nasionalisme dan absolutisme. Berikut adalah sumbangan. Yang pertama, kemunculan aliran pemikiran. Itali telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di Eropah pada abad ke-15. Masyarakat perdagangan yang berdaya maju melahirkan tokoh-tokoh pemikiran, ahli-ahli sains, ahli matematik, tokoh-tokoh perubatan di Eropah, dan Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif.
Sekolah aspek ada terbagi kepada tiga, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Bagi politik ialah mewujudkan monarki baru. Yang kedua, kekuatan dan kuasa baru diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesesuaian kebangsaan. Yang ketiga, kuasa perkukuhan lagi dengan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kuasa raja bertambah kukuh, kuasa gereja dan bangsawan kekurangan. Bagi ekonomi pula, kegiatan ekonomi secara diri semakin pupus, sistem perdagangan di tempatan dan antarabangsa semakin berkembang. Yang kedua, menimbulkan kegiatan penjajahan dan perlawanan seiring dengan perkembangan bidang matematik, geografi, peta dan astronomi. Dan yang ketiga, perkembangan sains seperti biologi, kimia dan fizik. Bagi sosial pula, memperlihatkan unsur-unsur perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. Kedua, melibatkan dalam bidang muzik, lukisan, sains di mana manusia lebih bersedia menzahirkan emosi. Yang ketiga, menekankan pemikiran logik saintifik, falsafah dan metafizik. Yang terakhir, pendidikan juga menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam masyarakat. Berikut adalah kesan. Kesan yang pertama ialah kemunculan monarki baru, iaitu kerajaan pusat yang kuat. Kuasa raja bertambah kukuh manakala gereja dan bangsawan mulai merosot. Yang ketiga, sistem perdagangan berkembang pesat, iaitu perkembangan tempatan dan antarabangsa manakala ekonomi secara diri semakin merosot. Yang keempat, perkembangan ilmu pelayaran seperti astronomi dan geografi. Yang kelima, berlaku kegiatan penjajahan Eropah kepada Asia Tenggara. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu sains. Saya akan menerangkan mengenai zaman Reformation. Reformation merupakan sesuatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad yang ke-16. Reformation berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. Gerakan Reformation ini mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Hal ini kita dapat lihat daripada kritikan terhadap Gereja Katolik yang wujud sejak abad ke-10 Masihi. Namun tanpa sokongan gereja, penentangan mereka itu tidak menimbulkan kesan yang mendalam. Kritikan atau penentangan telah ditimbulkan lagi apabila pihak gereja telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan untuk menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Walaupun usaha gereja ini semakin menghasilkan kejayaan, namun dalam proses tersebut banyak kebincangan, rasuah dan penyelewengan yang berlaku. Ramai ahli masyarakat telah mula mempersoalkan kedudukan dan amalan Gereja Katolik. Mereka berpendapat cara hidup yang menjadi amalan golongan penguasa Gereja Katolik tidak selari dengan apa yang dianjurkan dalam kitab Bible. Golongan kuasa gereja dikatakan lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan. Selain itu, terdapat unsur penyelewengan yang tidak disenangi oleh banyak pihak. Antara penyelewengan itu ialah penjualan sijil indulgence, iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Perkembangan zaman Reformation. Reformation bermula di Jerman kerana gerakan di sini bersifat keagamaan, walhal gerakan di Itali bersifat keduniaan. Kita dapat lihat daripada kejayaan gerakan Reformation di Jerman yang telah dibantu oleh mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg. Dengan adanya mesin cetak, Bible dapat dihasilkan dalam masa yang singkat dan berharga murah. Kita juga dapat lihat daripada segi penjualan sijil indulgence, iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Martin Luther, iaitu seorang profesor ilmu teologi, menentang amalan penjualan indulgence. Baginya, beliau percaya manusia seharusnya bergantung pada kekuatan rohani dalam amalan pengabdian. Pendirian dan ajaran Luther dikenali sebagai Protestan, berasal daripada perkataan Protesting yang bermaksud membantah. Adanya kewujudan mazhab Protestan dan kritikan terhadap Gereja Katolik dan golongan pendiri menandakan bermulanya Reformation. Mazhab ini dikenali juga sebagai mazhab Lutheran yang telah berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England. Namun masih terdapat golongan yang mempertahankan kewibawaan Gereja Katolik dengan mengendalikan Counter-Reformation yang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baharu. Mereka berjaya menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh pihak Protestan. Kesan daripada gerakan Reformation. Daripada segi agama,
Perbelahan agama mengakibatkan kemusnahan dan peperangan dan tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. Eropah kemudiannya berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Contohnya, yang berlaku di Perang Keagamaan di Perancis pada tahun 1562 ke 1598 dan Perang 30 tahun pada tahun 1618 ke 1648 yang berlaku di Spanyol, Jerman, Bohemia, Denmark dan Sweden. Daripada segi kuasa golongan gereja pula, yang pertama sekali ialah kuasa gereja dicabar secara terbuka. Seterusnya, kuasa gereja terhadap kerajaan dan monarki berkurang sebab monarki baharu ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Kerana pada waktu itu, Raja England, Raja Henry yang ke-8 telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian gereja Protestan Anglican. Di sini saya sertakan sekali semua rujukan bagi gerakan Reformation. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, sekarang saya akan menentangkan revolusi industri dan pertanian. Apa itu revolusi? Revolusi maksudnya suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan seduru. Sebagai contoh, Britain merupakan negara yang mengalami revolusi berindustri. Sebelum revolusi industri, pengeluaran makanan dibuat secara kecil. Faktor revolusi pertanian yang pertama adalah sistem penggunaan dan memilikan tanah. Yang kedua adalah penggunaan kaedah dan teknik saintifik. Yang ketiga adalah kaedah pemasaran produk pertanian secara dan berkesan. Sebelum revolusi industri berlaku telah terdapat revolusi pertanian yang sebagai contohnya menggunakan pertanian komersial. Dalam gambar tu adalah alat jethro tu. Yang alat itu untuk mengali dan menuai tanah. Seterusnya, sumbangan revolusi pertanian kepada revolusi perindustri. Yang pertama adalah menyediakan model. Para peladang telah melaburkan lebihan model dalam bidang industri. Situasi itu tersebut menggambarkan perubahan sikap sangkut melaburkan model dalam bidang itu. Yang kedua adalah menyediakan bahan makanan untuk keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat. Britain tidak lagi bergantung kepada pengimportan bahan dari luar. Dana digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negara. Sebelum revolusi perindustri, produk dihasil secara kecil dan menggunakan tenaga buruh. Menciptakan peralatan dan kaedah baru barangan secara besar dan melebihi paras keperluan. Berlaku lebihan produk di perdagangan dan komersialkan kerana pasaran tempat yang terhad. Pada rumusan saya tu, revolusi industri melangkumi perubahan dan dalam teknik pengeluaran. Yang kedua, pertambahan skala pengeluar. Yang ketiga, berlaku aktiviti komersial. Maksud tu berlaku aktiviti perdagangan. Dalam kesan revolusi pertanian dan perindustri, pertanian sebagai punca ekonomi. Kegiatan pertanian telah dikomersialkan di mana lebihan produk pertanian telah diperdagangkan. Revolusi pertanian telah menyediakan yang ada dua. Yang pertama, makanan yang cukup. Yang kedua, tenaga buruh yang ramai untuk perkembangan bidang industri. Apabila berlaku revolusi industri, kegiatan pembuatan dan penggilingan telah mengganti aktiviti pertanian. Ramai yang bekerja sebagai buruh industri telah menjadi punca ekonomi yang baru. Kedudukan tuan tanah telah diganti dengan para perusahaan dan pemilik kilang. Seterusnya, revolusi pertanian dan perindustri juga meningkatkan perdagangan antarabangsa. Lebihan produk dipaksa diperdagangkan ke peringkat antarabangsa kepada pasaran tempatan yang terhad. Britain sebuah negara penjajah utama dan sebuah kuasa maritim memudahkan menjalankan kepada aktiviti perdagangan. Import-eksport menjadi dua komponen penting dalam kegiatan perdagangan antarabangsa. Bagi memastikan kelangsungan aktiviti perindustri, Britain memerlukan bahan mentah dan minyak dengan berterusan. Sistem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa ditingkatkan.
Britain turut mengekspor modal ke sebarang laut untuk kegiatan ekonomi. Dalam zaman revolusi perindustri dan pertanian, adalah pergerakan dudek antara pengarakan yang memproses kaedah mengeluarkan baru oleh kilang. Wujud atau anti penggabungan yang melarang pekerja daripada bergabung untuk mendapat gaji dan layanan yang lebih baik daripada majikan. Situasi ini telah menyulitkan keadaan pekerja kerana tidak semua majikan bersikap timbang rasa terhadap kebajikan pekerja. Dalam gambar itu adalah satu bukan contoh, satu situasi dalam pergerakan Ludin. Pada tahun 1779, seorang penenun bernama Ned Roop menghancurkan 2 alat tenun di Leicester, England. Terdapat majikan yang berpengaruh menyatakan pihak kerajaan tidak mahu masuk campur dalam kegiatan ekonomi. Kebajikan buruh semakin baik serta masyarakat mula sedar dan akta anti penggabungan dimaksudkan. Pada kesimpulan saya, renovasi industri dan pertanian ada banyak kelebihan. Sebagai contoh, akan mengurangkan kadar pengangguran, lepas tu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan ekonomi negara. Bagaimanapun, kadar pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan membawa kesan negatif kepada masyarakat, seperti masalah keluarga. Sebagai contohnya, satu keluarga tak ada ekonomi akan jadi menyusahkan kehidupan. Sekian, terima kasih.